والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا أبواب الفهم والعلم والحكمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan yang ada kitab, masih ingat tidak di mana kita berhenti pada kuliah yang terakhir? Ada yang ingat? Ya? Masih lagi di mukaddimah. Tajuk yang pertama, kedudukan negara dalam Islam. Kita dah baca dah. Oh. Baik. Qala musannif hafizahullah ta'ala Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain insyaallah ta'ala. Oleh itu semestinya dikukuhkan sikap berhadapan dengan sekularisme para pendukung dan penyokongnya. Dipertegaskan lagi kesyumulan Islam dan ditonjolkan sudut hukum dan ajarannya yang hidupnya yaitu sudut bernegara, pengurusan dan pengarahannya dengan hukum-hukum dan adab-adab Islam. Diisytiharkan bahawa perkara itu adalah satu juzuk yang tidak akan bercerai daripada sistem Islam yang unggul dengan kesyumulannya, yaitu universalnya yang meliputi setiap masa, tempat dan pelbagai jenis manusia. Kitab Allah telah diturunkan bagi menjelaskan segala sesuatu. Jadi alhamdulillah, pengarang hafizahullah yang merupakan seorang ulama besar pada kurun ini, yang dicatat namanya di dalam kitab Asanid Misriyin, yaitu tokoh-tokoh ulama besar mutaakhirin daripada ulama-ulama Mesir. Daripada beberapa ramai tokoh-tokoh itu disebut nama beliau Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar. Beliau menjawat jawatan Ketua Persatuan Ulama Sedunia. Maka di dalam bukunya ini beliau mengutarakan persoalan yang sangat-sangat mengancam umat Islam dan komitmen mereka terhadap ajaran Al-Quran, iaitu fahaman yang mengatakan bahawa Islam itu hanya terbatas kepada soal-soal ibadah, tidak menyentuh soal-soal yang berkaitan tentang kenegaraan, yang berkaitan tentang perundangan, yang berkaitan tentang soal-soal madaniyah, civil. Sebaliknya, yang menyentuh atau berkait tentang soal-soal itu tidak sesuai dipandukan kepada Islam, tetapi lebih sesuai dipandukan kepada undang-undang falsafah
yang dicipta oleh pemikiran manusia. Fahaman yang menyeru ke arah pemikiran demikian disebut sebagai secularism yang muncul di Eropah sebagai gerakan pemberontakan terhadap penguasaan gereja dalam urusan politik dan pentadbiran negara yang ketika itu dikuasai oleh raja-raja. Maka berlaku pemberontakan yang membawa Eropah kepada suatu zaman dan era yang baru yang dipanggil sebagai secularism. Dan secularism itu menyeru pemisahan daripada agama di dalam seluruh bidang kehidupan. Dalam ekonomi dipanggil kapitalisme. Memisahkan ekonomi daripada pengaruh agama dan pengaruh-pengaruh raja-raja feudal yang menguasai perjalanan ekonomi dan yang menetapkan cukai-cukai terhadap bahan-bahan mentah yang dimonopoli oleh keluarga diraja. Pemberontakan itu yang membawa kepada pemisahan urusan ekonomi daripada pengaruh agama dan juga pengaruh raja-raja feudal, melahirkan apa yang dipanggil sebagai ekonomi kapitalis atau kapitalisme. Begitu juga di dalam pemikiran, melahirkan gerakan yang dipanggil rasionalisme. Begitu juga di dalam aspek politik yang dipanggil secularism, atau lebih tepat jalur ajarannya sekular itu dipanggil liberalism. Dan begitulah juga di dalam berbagai-bagai bidang kehidupan. Maka proses memisahkan diri daripada agama itu dianggap suatu kemajuan dalam perkembangan sejarah Eropah. Umat Islam yang kemudiannya dijajah oleh Barat, diracuni oleh pemikiran-pemikiran penjajahnya dengan fahaman secularism itu, maka turut sama melahirkan gerakan dalam dunia Islam yang menyeru kepada memisahkan diri daripada agama, secara khususnya di bidang siasah dan politik. Maka lahirlah gerakan-gerakan politik yang mendukung pemikiran secularism, pemikiran yang melihat agama tidak sewajarnya menjadi teras pengurusan negara dan pentadbiran sebuah negara dan kerajaan moden. Ini berlaku di seluruh dunia Islam yang dijajah oleh penjajah, termasuk negara kita yang dicintai ini. Oleh itu, pengarang mengingatkan kepada situasi yang sangat berbahaya yang muncul di akhir zaman ini, supaya umat Islam dapat bersikap dengan betul terhadap agamanya dan akidahnya. Kerana Islam dan akidahnya tidak dapat menerima fahaman ini dan tidak dapat berjalan seiring dengannya. Sebaliknya, di dalam Islam, mereka yang mengiktiraf ajaran ini sudah dikira terkeluar dari Islam dan bukan lagi termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Dalam khutbah Jumaat minggu pertama bagi bulan Mac yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam Melaka, khutbah yang cukup menarik, yang menerangkan kurang lebih 10 hal yang membatalkan akidah. Daripada 10 itu menyebut 2 perkara.
Iaitu satunya, antara perkara yang membatalkan akidah ialah apabila seseorang itu menganggap undang-undang Islam itu sudah lapuk dan tidak sesuai. Fahaman yang demikian ini dari mana timbulnya? Sudah tentu ia tidak timbul di zaman lampau, ketika dunia Islam mentadbir negara berdasarkan syariat Allah. Sebaliknya ia timbul di zaman ini, ketika merebak dan berkuasanya fahaman sekularisme. Maka pendukung-pendukung fahaman itu mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengabsahkan pendirian sekular mereka, di samping meniru ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh pemikir-pemikir dan pengasas sekularisme, bahawa undang-undang agama sudah lapuk dan tidak lagi sesuai dan relevan di zaman ini. Pendirian yang seperti ini adalah pendirian yang jelas membatalkan Islam dan mengeluarkan mereka yang berpegangan seperti itu daripada lingkungan orang-orang yang beriman. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, hanya kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang menyelamatkan manusia. Kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepimpinan yang memimpin manusia agar selamat di dunia, di alam barzakh dan di hari akhirat. Manakala kepimpinan yang tidak berasaskan kepada Islam hanya berusaha sekitar memastikan manusia itu bahagia di dunia, manakala dalam soal alam barzakhnya dan di hari akhirat, mereka yang berjuang untuk memastikan manusia itu bahagia di dunia tidak mempunyai sebarang ilmu dan pengetahuan bagaimana memastikan manusia itu selamat di alam barzakh dan di hari akhirat. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasaskan kepimpinan politik baginda berdasarkan kepada jaminan keselamatan dalam seluruh hikayat kehidupan manusia sehingga ke alam akhirat. Sebab itu Islam bukan sahaja mengajarkan supaya berlaku adil dalam pemerintahan, tetapi Islam mengajarkan keadilan mesti berdasarkan syariat Allah. Baru selamat di alam barzakh, baru selamat di hari akhirat. Kalau keadilan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip pemikiran manusia yang mengandungi unsur-unsur yang membelakangkan syariat Allah, maka hanya mencapai kebahagiaan di dunia tetapi tidak mencapai kebahagiaan itu di alam barzakh dan di hari akhirat. Islam mengajar supaya makan makanan yang baik, minat thayyibat, tetapi juga mengajar supaya memulakannya dengan membaca bismillah dan mendapatkan makanan itu dari rezeki yang halal. Yang ini menjamin keselamatan di alam barzakh dan di hari akhirat. Oleh sebab itu mereka yang tidak berpegang kukuh dengan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia akan menderita dan menyesal sesesal-sesalnya ketika dia masuk ke alam kubur dan ketika dia dibangkitkan di hari akhirat. Yang mengetahui tentang soal barzakh dan hari akhirat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang dibangkitkan. Selain daripada mereka tidak diberi wahyu, tidak mengetahui dan jahil, walaupun mereka mempunyai degree yang tinggi di university dalam bidang politik ataupun sociology ataupun social sciences.
Namun pengetahuan mereka tentang apakah perkara yang menjamin keselamatan manusia setelah mati tidak ada di dalam pengetahuan dan ilmu mereka, melainkan kalau mereka berpandu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membezakan kita orang-orang Islam daripada orang yang lain. Kita mencari kebahagiaan bukan sahaja di dunia, tetapi mencari jaminan keselamatan di alam barzakh dan di hari akhirat. Kita tak ada pilihan, melainkan mesti mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana yang lain daripada Nabi tak ada sebarang maklumat bagaimana nak selamat. Sebab tu jangan ada orang menimbulkan, cukup dengan kita mempunyai undang-undang yang menjamin keadilan, cukup dengan kita di dunia ini kita dapat pelajaran percuma, kesihatan percuma, hidup kita dalam keadaan yang selesa, pengagihan kekayaan secara adil, tak perlu kepada syariat. Kerana negara seperti Sweden, negara seperti Eropah, mereka boleh hidup tanpa rasuah, hidup dalam keadaan masyarakat sivil yang bertamadun dan bahagia. Jangan lupa, hanya sekadar itu. Kalau mereka tidak mengambil pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pakejnya yang lengkap, kebahagiaan mereka tidak akan berterusan di alam barzakh dan di hari akhirat. Ini yang membezakan kita daripada mereka yang lain, bahawa kita tidak melepaskan diri daripada Al-Quran dalam segala aspek, kerana keyakinan kita hanya dengan mengikuti Al-Quran sahajalah kita akan selamat. Lain dari itu tidak. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa ulaika humul muflihun, mereka yang beriman dengan kitab-kitab terdahulu, beriman dengan Al-Quran, mereka ini adalah orang-orang yang pasti mencapai kejayaan di dunia dan di hari akhirat. Jadi fahaman sekular yang menolak panduan agama dalam politik, sama ada dari sudut melantik kepimpinan, syarat-syarat yang perlu ada bagi mereka yang layak untuk memimpin, ataupun cara memimpin yang berdasarkan undang-undang dan syariat, ataupun dasar-dasar yang melibatkan kepada kepimpinannya itu, mestilah berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengapa? Kerana Al-Quran dan Sunnah itu lengkap seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan setiap sesuatu dan menjadi petunjuk, serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan bagi orang-orang Islam. Ayat ini menjelaskan bahawa Al-Quran itu menjelaskan setiap sesuatu, tibyanan likulli syai'. Nah, kalau tibyanan likulli syai', setiap sesuatu, maknanya segala hal yang diperlukan untuk kebahagiaan manusia, famawjudun fil Quran, terdapat di dalam petunjuk Al-Quran. Maka mesti berpandukan kepada Al-Quran. Soal kita reti tak reti, itu kena belajar. Kita tak reti bukan makna tak ada dalam Quran. Kita tak reti, kena belajar. Pandangan kita terbatas dalam memahami Al-Quran, itu soal lain. Itu kena belajar. Sama ada kita reti atau terbatas pandangan kita, Al-Quran tetap dijamin oleh Allah menyediakan pedoman dalam segala urusan kehidupan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan sebab itu Al-Imam Al-Qaradawi menegaskan bahawa kita mesti mengukuhkan sikap berhadapan dengan sekularisme, mesti menolak sekularisme.
mesti menolak para pendukung dan penyokong ke arah sekularisme, mesti menegaskan Islam yang sebenar sebagai Islam yang syumul, dan mesti menunjukkan kepada umat Islam bahawa Islam itu meliputi ajarannya dalam soal-soal politik dan kenegaraan. Maka di sini pengarang membawa dalil daripada nas Al-Quran. Bawa mari dalil. Kita baca untuk malam ni, kita baca yang ni insya-Allah. Bukti daripada Al-Quran. Bagaimana Quran tak mengajar bab semayang aja, tapi menyentuh soal-soal yang lain. Cuma kita reti tak reti aja. Perkara ini bukanlah rekaan gerakan Islam ataupun para pengasas dan pendukungnya. Mungkin ada orang kata ni Islam politik ni rekaan Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala, rekaan Ikhwanul Muslimin, rekaan gerakan Islam yang nak berkuasa, maka mengatakan bahawa Islam ini mesti mengarah kehidupan politik umat Islam, bukan semata-mata dalam soal ibadah. Maka dituduh bahawa ini rekaan daripada gerakan Islam. Tidak, bukan. Bahkan ia adalah apa yang telah disebut oleh nas-nas Islam yang qat'i, iaitu yang qat'i maknanya yang tak boleh dipertikaikan maksudnya. Peristiwa-peristiwa sejarahnya yang sabit dan tabiat dakwahnya yang syumul. Tentang nas-nas Islam cukuplah bagi kita 2 ayat daripada surah An-Nisa. Ayat ni kena hafal semua. Bagi kita nak faham ajaran Islam ni tak sesuai, ya, untuk sejalan dengan sekularisme itu. Ya. Kena hafal ayat ni, kena tahu pengajarannya. Ya, saya minum je. Bismillah. Tuan-tuan tengok ayat ni terang-terang. Kita tinggalkan ayat ini menyebabkan umat Islam menderita pada hari ini. Tengok ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Masya Allah. Ini ayat yang terlalu moden. Tamadun manusia dibangunkan di atas profesionalisme. Sebuah masyarakat tak mungkin jadi kukuh dan selamat kalau diberikan tanggungjawab dan tugasan kepada orang-orang yang tiada kelayakan. Di zaman moden sama ada syarikat penerbangan, syarikat perniagaan, syarikat kereta, syarikat apa sekalipun, dia memastikan kejayaan syarikat berdasarkan kepada mereka yang memegang tugas-tugas dalam syarikat itu yang paling layak. Yang paling layak. Ni Islam dah sebut 1500 tahun yang lampau dalam Al-Quran, agar menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Ni dulu orang kafir tak tahu apa. Mereka tak ada tamadun. Mereka ketika Islam ini, mereka duduk dalam dark ages selama ratusan tahun. Mereka temui cahaya itu bila berlaku peperangan salib. Apabila mereka itu bertembung dengan Islam dan umat Islam, ketika itu mereka mula menyedari betapa majunya orang-orang Islam. Ada Al-Quran dah sebut
bahawa jangan diserahkan amanah melainkan kepada orang yang layak. Akhlak Allah begini. Allah Ta'ala melantik Nabi Adam alaihi salam menjadi khalifah. Malaikat tak berapa setuju. Maka Allah menunjukkan kelayakan Adam, ahliyatu Adam, kelayakan Adam untuk menjadi khalifah, kerana Adam mempunyai kelebihan ilmu. Maka Allah beritahu kepada malaikat supaya malaikat sebut, ini nama apa, ini nama apa, ini nama apa. Malaikat kata, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tak ada ilmu melainkan yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu Allah perintah kepada Nabi Adam menyebut, ni nama apa, ni nama apa. Nabi Adam sebut semua nama dan istilah. Mengapa nama dan istilah? Kerana semua ilmu mabniyun, dibangunkan di atas istilah. Nama air dalam sains dipanggil H2O. Nama air di Kedah dia panggil ayak. Nama air di Britain dia panggil water. Semua itu Nabi Adam belajar habis semua. Allah ajar semua. Maka Nabi Adam sebut water, H2O, ayak, air, al-moyah, habis semua. Nabi Adam sebut satu. Sehingga cerek ni pun sebut cerek, gini semua sekali. Semua kamus yang ada di dunia ini diketahui oleh Nabi Adam alaihi salam. Malaikat serenda dan malaikat mengakui Nabi Adam layak untuk menjadi khalifah. Jadi Allah Ta'ala sendiri nak bagi amanah menjadi khalifah, memilih makhluk yang ada kelayakan. Ni Islam. Tapi hari ini kita tinggalkan ajaran Islam. Kita bagi kepercayaan kepada orang tak ada kelayakan. Kemudian kita menderita. Tengok yang menjadi pemimpin di Syria, Hafiz al-Assad, tak ada kelayakan menjadi pemimpin. Bashar al-Assad tak ada kelayakan menjadi pemimpin. Sama ada dari sudut syariat, kerana dia tak ada ilmu, dia tidak mematuhi syariat Allah, isterinya telanjang, dia sendiri berfahaman Syiah yang sesat, maka tak layak jadi pemimpin. Dilantik juga sebagai pemimpin. Hari ini dia menggunakan tentera-tenteranya membunuh penentang-penentangnya, daripada orang tua sampai kanak-kanak, persis seperti perbuatan Yahudi. Dia bunuh aja, masuk rumah tembak, masuk rumah tembak. Budak-budak tengah duduk atas cushion macam anak-anak kita ni aja, dah mati kena tembak. Ini kesannya bila tak mengikut Al-Quran dan hanya membataskan ikutan itu kepada soal ibadah. Allah sebut antu addul amanati ila ahliha, bagi kepercayaan dan amanah kepada yang layak. Ini bukan soal sembahyang, ini bukan soal puasa, ini soal yang dipanggil hari ini kenegaraan, civil dan politik, soal-soal yang madani. Ini bukan soal sembahyang, bukan soal haji. Tapi umat Islam hari ini dia buat tak kisah saja. Ini Al-Quran, dia buat tak kisah saja. Ini perintah yang fardu dan wajib, sebagaimana wajibnya perintah menunaikan salat. Wajib. Kalau tidak dibuat, berdosa dan dihukum Allah. Tapi umat Islam tak kisah. Ini kesan sekularisme yang menganggap bahawa soal-soal kenegaraan ni tak perlu ikut Al-Quran, kerana Al-Quran tak pandai dalam soal ini. Akhir dalam negara kita boleh lihat, mohon maaf terpaksa sebut, kerana ini melibatkan umat Islam dalam negara kita. Lembu 250 juta. Dan ini dah dimaklumi semua dan surat khabar sampai kena letak jawatan. Tuan-tuan bayangkan, 250 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta. Tuan-tuan, ramai di kalangan rakyat dalam negara ini yang kelaparan, tidur dalam keadaan perutnya berbunyi. Kalau tidak, masakan berlaku perompakan, masakan berlaku pembunuhan, masakan berlaku pertelingkahan,
pencurian dan sebagainya. Kerana tak cukup makan. Tiba-tiba pemimpin memain-mainkan duit yang ada dalam negara, rezeki yang diberi Allah kepada rakyat dalam negara ini untuk diagihkan kepada hamba Allah, bukan milik sesiapa, milik hamba Allah, diagihkan secara amanah. Tiba-tiba oleh kerana yang diberikan amanah itu tidak ada kelayakan, maka kita menanggung akibatnya. Bukan sikit tuan-tuan. Saya buat Baitul Qurra, tak sampai pun 1 juta, baru 750,000 lebih kurang. Tapi banyak program kita boleh buat. Majlis ilmu, kita boleh panggil ulama-ulama, kita bagi kepada mereka allowance dan sebagainya. Macam-macam kebajikan yang boleh dibuat. Tiba-tiba belasan-belasan, puluhan juta disia-siakan begitu saja. Pemimpin yang macam mana hati perutnya ni? Perutnya macam mana dia boleh buat begitu, dalam keadaan setiap sen itu diperlukan oleh umat. Kalau tidak di sini, di Palestin. Kalau tidak di sini, umat Islam di seberang memerlukan kepada kekayaan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini saya terus sebut supaya kita nampak. Saya tak mau berteori dan berretorik. Saya nak faham betul mengapa umat Islam hari ini menderita. Kenapa? Yang diberi amanah tak ada kelayakan. Mengapa jadi begitu? Kerana umat Islam tak ikut Al-Quran dalam soal yang melibatkan politik dan kenegaraan. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Ini yang kedua. Tugas pemerintah memastikan setiap yang memegang amanah yang layak sahaja, yang dipanggil merit, yang ada merit saja. Kemudiannya orang putih panggil apa? Yang boleh perform saja. Yang tak boleh perform tak boleh. Tak ada kelayakan. Dia tak kira, sebab tu dia tak ada kira entah ulama ke, entah profesional, ni semua tak penting. Yang penting entah perform atau tidak, entah ada kelayakan atau tidak. Kalau entah ulama, entah khianat harta negara, Assalamualaikum. Kalau entah profesional, entah ikut peraturan Islam, ahlan wa sahlan. Sebab tu dalam Islam dia tak ada kasta, dia tak ada kelompok dan puak. Ni kelompok ulama, ni kelompok profesional, belaga dua-dua. Ni kerja bodoh belaka, kerja orang jahil, tak reti Quran, tak reti Islam. Dia tak ada. Yang dia ada, yang ikut Al-Quran, yang beriltizam dan memegang prinsip-prinsip Al-Quran. Jadi kalau mereka itu mau diberikan amanah, sila pegang Al-Quran. Kalau mereka tak sedia pegang, nama mereka ulama ke, nama mereka profesional ke, nama mereka anak raja ke, nama mereka anak siapa pun, maka mohon maaf, tak dibenarkan untuk memegang jawatan dan tanggungjawab itu. Ini Islam. Oleh sebab itu, Allah mengingatkan dua perkara tadi. Dari sudut amanah, mesti diberi kepada yang layak. Dan kalau gitu tugas negara lah, supaya layak. Ada yang pegang jawatan dalam bahagian industri, kepimpinan dalam bahagian industri, mestilah kena tengok kelayakan dia belajar tak bahagian industri ni. Contoh nak bagi pegang jawatan Petronas, mestilah tengok dia ni ada belajar tak tentang petroleum. Kemudian berapa lama pengalaman dia. Ni dah tak terlibat bab semayang belaka dah ni. Ni dah tak terlibat bab zikir dah ni. Ni dah tak terlibat belaka dah bab maulid ni, tak terlibat belaka dah ni. Ni terlibat langsung tentang soal kenegaraan. Ni dah tak terlibat dah semayang berjamaah, tak terlibat dah ni dakwah-dakwah, tak terlibat belaka dah ni. Ni tanggungjawab yang melibatkan kenegaraan secara langsung, yang diperintah oleh Allah. Kerana yang nak pastikan ni kerajaan.
Bila tengok tak ramai yang layak, buat universiti, pastikan mereka belajar dan mereka ada kelayakan. Bila mereka dah ada kelayakan, pilih yang layak, bukan pilih yang tak layak. Pilih yang layak. Itu dia. Ini tugas kerajaan. Jadi berdasarkan ayat yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qaradawi ini mengingatkan kepada kita, Islam bukan hanya mengajar tentang soal semayang, tetapi Islam juga secara jelas memberi suatu arahan yang tegas agar sebuah kuasa pemerintahan itu didasarkan kepada pedoman Al-Quran. Bagaimana pedoman Al-Quran? Memastikan setiap yang memegang tugasan dalam jentera dan pengurusan rakyat itu ialah orang-orang yang ada kelayakan. Kesenang hati kita kalau semua pegang orang yang amanah. Macam apa dia tu, Sayyidina Umar Abdul Aziz amanah, ibunya amanah, neneknya amanah, datuknya amanah. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu orang-orang yang amanah. Sayyidina Umar bagaimana dia ketika dia sakit, doktor kata, tabib kata, Amirul Mukminin untuk nak buat ubat kita perlu kepada madu. Jadi Amirul Mukminin ada madu tak? Sayyidina Umar jawab, ada tapi sikit, tak cukup. Ini bukan cerita dongeng. Ini bila dengar cerita-cerita sahabat, kita rasa macam benda ni apa kita panggil dalam lipatan sejarah. Tidak. Ini adalah contoh-contoh yang hidup. Sebagaimana hari ini jeneral-jeneral perang membaca tentang Napoleon, membaca tentang peperangan antara Rom dan Parsi, peperangan Greek dan sebagainya, dan mengkaji kebijaksanaan peperangan itu dan diterjemahkan dalam konsep yang moden. Maka kita bila baca sejarah sahabat, jangan macam baca cerita hang tua dan hang jebat. Kerana hang tua, sahabat itu berpandukan kepada prinsip yang hidup. Kerana itu mereka berjaya. Jadi oleh kerana tak ada cukup madu, Sayyidina Umar panggil semua rakyatnya berhimpun di Madinah. Dalam masjid Sayyidina Umar berkhutbah, melaporkan keadaannya yang gering dan memerlukan madu. Dan madu itu ada, tetapi milik rakyat dalam gedung negara. Maka Sayyidina Umar minta kepada rakyat dalam masjid yang berkumpul tu mengizinkan beliau mendapatkan sedikit dari madu yang disimpan. Ni dia, ni Khalifah Amirul Mukminin. Kau saya cakap nak membazir atau melupuskan 15 juta, 18 juta, 25 juta, atau saya cakap madu yang sekepeng tu pun tak berani dia nak ambil, melainkan diizinkan oleh rakyat kerana takut, kerana dia tahu untuk dia selamat di barzakh dan di hari akhirat mesti dia mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kepimpinan siasah, mesti amanah dengan setiap sen. Ini dia. Ini yang Islam ajar. An tu'addul amanati ila ahliha. Beri amanah kepada orang yang layak. Tapi bila kita tak ikut Islam, kita bagi pada orang yang tak layak. Bila bagi orang yang tak layak, yang memang terang-terang dia tak nak pakai Islam, kita bagi dia jadi pemimpin. Bila dia tak nak pakai Islam, maka dalam hatinya tak ada ingatan kepada Allah, tak ada pertimbangan berdasarkan dosa dan pahala. Maka orang macam ni tak pelik sampai dia menyelewengkan jutaan duit yang sangat bernilai kepada orang-orang miskin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini contoh bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang sangat amanah. Kalau kita buat, senang kita dalam negara ni, Masya Allah, memang boleh percuma, banyak perkara lah boleh percuma. Bukan takat percuma, mati pun di alam barzah selamat, akhirat pun Tuhan suka, negara pun jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi mengapa tak jadi? Kerana meninggalkan Islam dan mengikut fahaman sekular yang mengatakan dalam soal politik dengan sebut agama, jangan ikut agama. Maka akibatnya kita menderita pada hari ini, menderita dalam soal ketakutan dan keselamatan. Hukum Allah iaitu hudud, suatu perundangan yang menggerunkan.
yang boleh dilaksanakan secara moden. Sekarang ni moden, sekarang ni boleh guna alat-alat moden, cara pelaksanaan yang moden, yang memberi suatu gambaran yang positif kepada undang-undang hudud itu. Dilaksanakan. Tapi bila kita tolak perintah dan suruhan Allah, maka kita hari ini dalam ketakutan. Takut orang nampak kita bawa duit banyak sikit keluar daripada bank, kita dah tengok kiri kanan. Takut orang boleh datang terjah daripada belakang ikut suka je. Dia nak bunuh kita, dia ambil duit kita, khalas, kita punya pasal lah. Dia tak ada rasa takut. Tindakannya itu akan menyebabkan dia perlu membayar dengan nyawanya sendiri. Tak ada rasa takut. Akhirnya kita dalam ketakutan. Tak tengok cerita pelakon Wardina. Pelakon yang nama Wardina tu pun tak ada pilihan. Pada perompak ni dia tak ada pilihan. Kau pelakon ke, engkau nenek tua yang duduk di gubuk buruk ke, engkau menteri ke, anak menteri ke, tak ada. Mengapa jadi begitu? Kerana undang-undang yang ada ni ciptaan manusia gagal. Hanya undang-undang Allah yang menggerunkan manusia, yang cuba melakukan jenayah. Tapi kita tak ikut, kerana kita ikut sekular. Sekular kata agama jangan campur tangan dalam pemerintahan. Maka dalam undang-undang kita pakai civil law dan Lincoln Inn law. Kita pakai daripada Britain dan Harvard. Undang-undang dunia moden. Akhirnya kita duduk dalam ketakutan. Ini perkara yang jelas, ya, untuk kita membuat suatu tindakan dan kesimpulan dan tindakan merubah keadaan negara kita ini agar kembali kepada Islam. Baik. Kemudiannya, sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi ni dua. Satu, amanah. Yang kedua, adil. Ini perintah kepada pemerintah. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Wahai orang-orang yang beriman, ni kepada rakyat, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada ulil amri, orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Sebut ulil amri kemudian, selepas sebut taat dulu pada Allah dan pada Rasul. Kerana taat kepada ulil amri terikat dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada rakyat, supaya menyelesaikan segala perselisihan dalam masyarakat kepada ketentuan syariat Islam. Ucapan dalam ayat pertama ditujukan kepada para pemimpin dan pemerintah agar mereka menjaga amanah dan memerintah dengan adil. Sesungguhnya mencuaikan amanah dan keadilan membawa kepada kehancuran umat dan runtuhnya negara. Ya. Dalam hadis sahih dinyatakan, Nabi beritahu terang-terang. Nabi ini kan tok guru, bu'istu mualliman. Jangan bila kita sebut Nabi, kita duk bayang macam dalam lipatan sejarah, macam orang pegang tongkat, lepas tu pakai jubah, otaknya kosong, khali zihni, orang Arab panggil tak cerdik. Jangan. Nabi ni manusia paling sempurna, manusia yang paling bijaksana, manusia yang paling mengerti tentang perkara yang terbaik untuk manusia. Nabi Muhammad SAW, kalau kita rasa kagum dengan pemimpin dalam negara ni, orang kagum dengan Dr. Mahathir, cerdik Dr. Mahathir, memang dia cerdik, tapi tentu kena ingat Nabi Muhammad SAW puluhan kali ganda lebih hebat. Kena letak macam tu, kerana itu hakikat dia. Itu hakikat dia. Dr. Mahathir perintah 20 tahun Malaysia. Berapa tahun? 20, ya? 23 tahun. Ya, 23 tahun Malaysia. Dia perintah ketika Malaysia dah merdeka, dan selepas 3 orang Perdana Menteri. Rasulullah SAW membangunkan Madinah from zero.
kerajaan Islam Madinah. From zero. Kemudian berdepan dengan dua kuasa besar dunia, dengan rakyat yang dibentuk dan dididik dengan akidah Islam. Akhirnya muncul sebagai kuasa besar dunia yang menyaingi kekuatan Rom dan Parsi dan mengalahkannya. Nabi cerdik lagi macam tu. Dr. Mahdi tak ada apa. Hebat Nabi lagi. Habis Rom dan Parsi yang mempunyai pengalaman berperang 1000 tahun tak terpakai habis bila berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu mengapa kita tinggalkan Nabi Muhammad SAW? Sehingga kita pandang manusia lebih hebat. Sehingga manusia itu kata kita tak boleh laksana hudud, kita ikut dia. Padahal dia lebih tak erti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Apa alasan kita nak jawab besok di hari akhirat? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni baru ni ucapan dia pula dalam YouTube di Sarawak yang kata tak ada hudud dalam Quran, yang begini. La haula wala quwata illa billah. Benda hudud ni dipelajari selama ribuan tahun. Beratus kitab yang dikarang tentang undang-undang hudud ini. Dan umat Islam tak pernah kenal undang-undang yang lain sejak daripada zaman Nabi sampai kepada jatuhnya khilafah Osmaniyah. Macam mana dia boleh kata tak ada hudud? Tak keajaib dan pelik. Ni dia panggil mukabarah, bongkak. Tak mau melihat fakta sejarah. Na'udzubillah. Tiba-tiba manusia yang begini kita jadikan sebagai panduan untuk kita mencari idea dan pedoman dan membuat sikap dan pendirian. Patut beliau ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana seperti mana saya sebut di awal tadi, siapa pun tak akan selamat melainkan yang mengikut kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ata." Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Maksudnya apabila amanah diabaikan. Wah, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz tengah mengajar sekarang. Baik. Pak saya jawab tak, takut anak pada Yaman telefon. Anak saya ada 3 orang kat Yaman tu. Jadi takut dia telefon, kita tak jawab. Masa lain dia tak boleh telefon, terpaksa jawab. Baru ni hantar yang kecil seorang, umur 13 tahun. Pergi ke Yaman belajar bahasa Arab. 13 tahun tapi dia hafaz Quran. 30 juzuk dalam satu hari. Dia khatamkan 30 juzuk itu untuk dapat sijil Quran tu daripada pukul 5 pagi sampai 10 malam. Dia baca 30 juzuk tu sampai pukul 10 malam. Rekod di negeri Melaka. Murid yang pertama yang mengkhatamkan Quran 30 juzuk dalam tempoh pukul 5 sampai pukul 10 malam. Negeri lain banyak dah, di negeri Melaka yang tu. Negeri lain banyak. Melaka ni memang dia lambat sikit. Jadi oleh kerana dia cerdik, saya tengok dia duduk, dia cerdik. Kebetulan saya anak murid bagi saya pula tablet. Tablet apa? Samsung tu. Tablet ni dia boleh bertukar jadi terbalik. Kadang-kadang bertukar jadi tabligh. Tabligh bagus kan? Dakwah. Tapi salah guna jadi terbalik. Jadi saya risau tengok anak saya cekap. Saya tak erti nak guna lagi, dia dah pandai guna dah. Macam-macam dia download. Saya kata budak ni hafaz Quran ni, kalau aku biar dia main dengan tablet ni sekarang okey lah, takut tersasar, kena hantar cepat-cepat pergi mengaji kan luar negara, tak boleh duduk kat Malaysia ni. Hantar umur 13 tahun, dia dengan kakak dia umur 20 tahun dan abang dia umur 21 tahun yang dah duduk sana 3 tahun. Alhamdulillah baru ni abang dia dapat best student, pelajar terbaik di madrasah dia. Alhamdulillah dia functioning pergi sana, tak mengarut. Sebab nak pakai dia besok untuk generasi dia besok, nak balik supaya dia pula
berdakwah. Jadi kalau dia mengarut kat sana, kita yang sedih. Dia tak mengarut, syukur. Tuan-tuan tolong doakan anak-anak saya biar jadi orang alim besar, alim kukuh dari sudut ilmu dan amalnya, insya-Allah. Doakan. Harap sangat. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Idza dhuyyatil amanatu fantaziris sa'ah. Apabila amanah diabaikan, maka tunggulah saat kehancuran. Nabi sebut gitu. Para sahabat bertanya, bagaimana pengabaiannya? Sahabat tak erti, dia tak faham. Dia tak faham sebab benda ni ilmu baru yang Nabi bawa mari. Ilmu baru. Macam mana amanah ini diabaikan? Tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, baginda menjawab, apabila urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Itulah benda tu. Jadi kita hari ni nak kena amalkan ayat ini. Tengok orang ni layak ke tak layak. Dari sudut nak memegang kepimpinan, layak ke tak layak. Nak pegang kepimpinan ada dua syarat asas. Al-quwwah, iaitu kepakaran. Boleh melaksanakan tugas itu. Yang kedua, iaitu yang dipanggil sebagai amin, iaitu amanah. Yang pertama memerlukan ilmu, yang kedua memerlukan takwa kepada Allah. Amanah bertunjangkan takwa. Kekuatan dalam mentadbir bertunjangkan ilmu dan pengalaman. Ini dua. Nah. Jadi kita nak lantik pemimpin kena tengok dua ni. Kalau kita nak ikut Al-Quran, kena tengok. Jangan orang ni tak layak, kita lantik. Jangan orang ni tak amanah, kita lantik. Jangan orang ni tak bertakwa, kita lantik. Tahu dah orang ni tak bertakwa, kita lantik. Maka akhirnya kita menyesal. Kesian umat Islam di Suriah, kesian umat Islam di Mesir, umat Islam di negeri Arab. Kesian. Kerana pemimpin-pemimpin mereka itu orang yang mengkhianati kepercayaan kaum muslimin, mencuri kekayaan negaranya, dan rakyatnya hidup dalam keadaan miskin dan menderita. Teruk pemimpin-pemimpin Arab ni dahsyat betul. Bini dan suami dahsyat. Tidak Arab sajalah, Melayu pun lebih kurang. Bila melibatkan duit dan nafsu ni, dia bukan kira Arab, semua serupa, melainkan yang bertakwa kepada Allah. Bukan kata nafsu Arab ni tak sama dengan nafsu Melayu, serupa je. Baik, ucapan dalam ayat kedua ditujukan kepada rakyat yang beriman agar mereka mentaati ulil amri dengan syarat. Kita perhatikan sikit. Mereka adalah daripada kalangan mereka, dari kalangan orang yang beriman. Nak lantik pemimpin yang menentukan keputusan dan membuat, kita panggil penyelesaian. Dia panggil membuat dasar, mesti orang yang beriman. Adapun pemimpin melaksanakan dasar, boleh daripada kalangan orang-orang yang tidak beriman, boleh. Itu dia panggil wilayatut tafwid dan wilayatut tanfis. Jadi dunia Islam dulu pernah lantik orang yang menjadi menteri daripada kalangan bukan Islam, boleh. Maka menteri keuangan dilantik daripada kalangan Nasrani. Tetapi yang jadi khalifah, yang jadi syura, yang membuat hukum berdasarkan Quran dan Sunnah, itu orang-orang Islam saja. Tapi walaupun begitu, berdasarkan pengalaman, akhirnya orang-orang yang Nasara ini mengkhianati orang-orang Islam, yang membawa keruntuhan Cordova. Akhirnya Cordova itu runtuh. Kenapa? Dibantu oleh menteri-menteri yang kafir yang berada dalam kabinet khalifah. Jadi kita boleh, walau bagaimanapun boleh nak lantik, tetapi mesti cukup berhati-hati. Orang Islam tak boleh bagi kepercayaan 100%, melainkan kepada orang Islam yang beriman dengan ajaran Al-Quran. Itu dia. Yang bukan Islam boleh, Nabi pun bagi kepercayaan, tetapi berkadar-kadar, dalam keadaan sentiasa awas. Itu dia. Kadang-kadang dia cerdik, dia ada professionality yang boleh memberi manfaat kepada negara,
Tetapi mesti pastikan dia tidak amanah kerana dia bukan orang Islam. Amanahnya tak kuat kerana dia tak ada takwa. Dalam keadaan-keadaan yang tertentu dia akan khianat. Sebab tu kita dengar John Major, walaupun hebat, Mr. Clean, John Major, tapi lepas tu baru kita tahu dia pun ada berzina dengan pegawai dalam apa dia ni, apa kita panggil, kementerian dia, sebelum dia jadi ketua menteri. Jadi rupanya Mr. Clean pun Mr. Clong juga, sama je. Tu dia. Kenapa? Orang kafir macam tu. Hebat macam mana pun, sudut amanah dia tak boleh menyaingi umat Islam kerana dia tak beriman kepada Allah. Itu dia. Maka dia hanya boleh melaksanakan wilayatut tanfiz, melaksanakan sahaja. Juga diperintahkan supaya itu berlaku pertelingkahan agar merujukkan pertelingkahan itu kepada Allah dan Rasulnya, iaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini mewajibkan wujudnya bagi umat Islam sebuah negara yang menguasai dan ditaati. Perkara ni tak dapat lagi dah. Kalau kena wajib pada Allah dan Rasul dan kepada ulil amri yang taat pada Allah dan Rasul, maknanya apa? Mesti ada sebuah negara yang dipimpin oleh ulil amri yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah dalam pemerintahan. Jadi hal ini mewajibkan wujudnya bagi umat Islam sebuah negara yang menguasai dan ditaati. Kalau tidak, maka perintah dalam ayat ini menjadi sia-sia. Sebab tu kita dalam Islam tak terima anarki. Sebab tu orang Islam wajib dia bai'ah dengan khalifah, wajib. Dengan pemimpin negara Islam, wajib. Pemimpin yang memiliki syarat-syarat. Bila ada, dia wajib berbai'ah. Tak dibenarkan dia mengambil jalan sendiri yang dipanggil anarki. Sebab tu Nabi kata siapa yang mati tak ada bai'ah pada tengkuknya, dia mati seperti mati jahiliah. Sebab dalam Islam tak membenarkan, walau seorang Islam pun dalam sebuah negara Islam tak ada bai'ah dengan pemimpin negara Islam itu. Jadi anak tak nak bai'ah, anak tak nak ikut negara, anak nak ikut anak sendiri, anak nak pakai undang-undang anak sendiri. Tak boleh. Dia mesti ikut pemimpin yang dipanggil khalifah ataupun al-imam al-azim. Dia mesti ikut berdasarkan kepada peraturan yang dilaksanakan. Itu dia. Itu dalam Islam. Jadi tak terima anarki. Maknanya pandai-pandai buat-buat sendiri, tidak ada kepatuhan kepada pemerintah, tak boleh. Islam tak terima begitu. Menunjukkan bahawa mesti ada sebuah kerajaan yang boleh menerima ketaatan rakyatnya yang diperintah Allah itu. Kerajaan yang berdasarkan Islam. Berdasarkan dua ayat ini, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini bila sebut Ibn Taymiyah setengah orang dia tak boleh dengar. Minum sikit lagi. Dia tak boleh dengar. Sebab dia dalam sejarah ilmu kalam atau ilmu tauhid berlaku pertembungan yang besar antara Ibn Taymiyah dengan Asy'ariyah. Ibnu Taymiyah, al-Imam Ibnu Taymiyah menuduh Asy'ariyah ini sebagai golongan yang menyeleweng. Asy'ariyah menuduh Ibnu Taymiyah menyeleweng. Ini masalah khilafiyat dalam cabang-cabang akidah. Baik. Jadi bila dengar Ibnu Taymiyah ni, ni Taymiyah kita tak payah pakailah. Kita tak pakai. Orang yang tak nak pakai Ibnu Taymiyah, boleh okey, tak usah pakai dari sudut pandangannya dalam soal-soal sifat-sifat Allah. Tetapi dalam soal yang melibatkan kenegaraan, yang melibatkan politik, maka penulisan Ibn Taymiyah antara yang terbaik, yang paling tepat, yang dikutip daripada Al-Quran dan Sunnah. Kerana Ibn Taymiyah ni seorang yang hebat. Dia menghadapi zaman tribulusi yang dahsyat, yang tak dilalui oleh ulama-ulama Islam yang lain. Kerana dia melalui zaman di mana Baghdad jatuh di tangan tentera-tentera Mongol. Mongol ni dia gila darah. Dia bunuh umat Islam dan dia bina bukit-bukit daripada jasad-jasad orang-orang Islam. Dia buat bukit siap, penuh bangga dia. Setiap kampung dia buat mana bukit paling tinggi sekali. Dia buat bukit daripada mayat orang Islam. Lepas tu dibiarkan bukit tu akhirnya jadi kering, akhirnya jadi ulat, akhirnya jadi tulang di kampung-kampung yang dilalui oleh Mongol sebelum dia sampai ke Baghdad. Kejam dia. Kejam betul. Bila dia sampai ke Baghdad, dia menguasai Baghdad. Bila dia menguasai Baghdad,
Oleh kerana Islam ni suatu agama yang benar, sesuai dengan fitrah manusia. Dia dah jadi penguasa Baghdad, tiba-tiba dia masuk Islam. Dia perkenan tengok Islam ni. Dahsyat Mongol ni, Baitul Hikmah yang mempunyai jutaan manuskrip kitab, tulisan tangan, dibongkar oleh dia dan dicampak ke dalam sungai. Dalam sungai, campak dalam sungai, sehingga sungai itu bertukar dengan warna tinta-tinta ulama. Dahsyat, bertukar warna air sungai. Berjuta kitab tu dicampak. Dah dia Mongol, bukan mengaji kitab pun, bukan perhati apa pun. Popok tu bukan pandai menghargai ilmu pun, sains jauh sekali. Tapi tiba-tiba lepas tu, oleh kerana yang menguasai alam ini Allah, maka dia nak jaga agama dia. Maka walaupun orang ni menguasai Mongol, akhir jadi Islam. Tu penting dakwah. Sebab tu kita jangan duk risau, ya. Jangan duk risau sangat, duk kata kalau Cina begini. Jangan. Bagi peluang Islam untuk berdakwah. Bagi peluang Islam untuk berdakwah. Kalau Mongol yang jenis sembelih orang boleh masuk Islam, orang lain lagi mudahlah, insya-Allah. Mongol ni sembelih orang. Maka kalau bangsa-bangsa seperti Cina yang bijak, yang mempunyai, yang educated, kalau diberi peluang dakwah dengan betul kepada mereka, tak mustahil mereka tu yang masuk Islam dan memimpin berdasarkan Islam. Ini Islam, saya bercakap berdasarkan fakta. Baik. Jadi apabila begitu, cuma bila dia masuk Islam, dia jahil lah. Jahil. Maka bila dia jahil, dia pergi bina suatu perundangan yang pelik. Iaitu dia nak menyatu padukan rakyatnya kononnya, maka dia bina undang-undang yang digabungkan antara syariat Islam dengan undang-undang kabilah Genghis Khan. Dia gabungkan. Dan undang-undang Yahudi sikit, undang-undang Nasrani sikit. Dia gabung semua tu dan dia namakan undang-undang itu Al-Yasa, yang menepati dengan perlembagaan negara pada hari ini. Perlembagaan negara. Maka perlembagaan dia panggil Al-Yasa. Orang Islam, ulama-ulama tak pernah menghadapi situasi ini. Ni Islam ke kafir ni? Tak tahu nak kata apa. Islam ke kafir popok Mongol ni? Nak kata kafir, dia masuk Islam. Nak kata Islam, dia tolak syariat Islam. Iktiraf syariat Yahudi. Pening kepala. Maka orang menulis beratus-ratus surat kepada Ibn Taymiyah, meminta fatwa daripada dia. Ibn Taymiyah ni seorang yang bijak. Sejak kecil diberi photocopy mind. Dia kalau buka kitab, masuk tu dalam kepala. Guru dia uji dia, ambil satu lauh, papan lauh, tulis ayat, tunjuk kat dia je. Okey, padam, baca balik. Semua satu huruf, setiap titik dia boleh baca. Dia panggil photocopy mind. Kita ni dustbin mind. Lagi banyak baca, lagi hilang. Dia ni tidak. Semua masuk. Antara tokoh-tokoh besar dalam dunia Islam yang mempunyai photocopy mind ialah Ibn Sina. Ketika muda dia diamanahkan, ketika usia dalam 15 tahun ke bawah, diamanahkan jaga perpustakaan seorang raja. Ada ratusan ribu kitab. Tiba-tiba perpustakaan tu terbakar, meraung orang tua tu. Ibn Sina kata, susah risau. Apa pasal? Aku hafal belaka dah. Beratus ribu kitab tu dalam kepala aku belaka dah. Dia boleh salin balik. Ibn Sina, pengasas teori kedoktoran moden orang Islam. Antaranya Imam Al-Bukhari, berjuta hadis dalam kepala dia. Antaranya Imam Syafi'i. Ini semua golongan photocopy mind. Di zaman kita ni ialah Al-Imam Al-Qaradawi. Dia ada photocopy mind. Sebab tu dia tak boleh baca surat khabar sembarang. Masuk belaka. Dia jadi macam Imam Syafi'i. Kalau dia menghafal, dia kena tutup sebelah. Kitab sebelah dia hafal, kitab sebelah dia kena tutup. Takut ternampak. Kalau ternampak, termasuk. Jadi bercampur. Jadi bercampur, tengok sebelah tutup. Macam tu. Jadi Al-Imam Al-Qaradawi tak boleh baca sebarang surat khabar. Takut melekat, dia mengigau tidur ni. Sakit kepala. Itu dia. Kita letak
ya, 10 kitab pun tak ada masalah. Ya, itu dia. Baik. Jadi Ibnu Taimiyah ni hebat. Minta fatwa, dia bagi fatwanya dalam 32 jilid ensiklopedia fatwanya, 32 jilid. Kalau jatuh atas kepala kita mati 32 jilid tu. Kita yang matilah, bukan kitab tu. Tebal. 32 jilid fatwa dia saja, belum kitab dia. Fatwa dia saja. Imam Al-Ghazali mengarang lebih daripada 500 buah kitab. Imam Abu Hasan Asy'ari mengarang lebih daripada 300 buah kitab. Ibnu Taimiyah pun menurut riwayat mengarang lebih daripada 300 buah kitab. Itu dia. Tapi yang kekal ialah fatwanya dan beberapa kitab yang kecil, yang lain habis. Tak mana pergi, wallahu a'lam. Itu dia. Jadi dia mengeluarkan fatwa bahawa Mongol itu kafir, kata dia. Walaupun dia masuk Islam, tapi dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkat fatwanya, maka ulama-ulama Islam faham bahawa untuk menjaga akidah mesti kita mempunyai sikap yang jelas kepada syariat Islam. Tidak boleh membelakangkan syariat Islam. Mesti kita mengutamakan syariat Islam. Kalau kita membelakangkannya, maka hukumnya kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti di dalam khutbah yang minggu pertama dalam bulan Mac yang dikeluar oleh Majlis Agama Islam Negeri Melaka itu. Saya seronok juga Negeri Melaka keluar khutbah macam tu. Ya. InsyaAllah agak-agak tukar Negeri Melaka tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dia karang sebuah kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Buku ini keseluruhannya berdasarkan 2 ayat yang mulia tadi yang dibaca tadi. Apabila kita pergi kepada as-sunnah, kita melihat bahawa Rasul SAW bersabda, man mata wa laysa fi unuqi bay'atun mata maitatan jahiliyah. Terjemahan, sesiapa yang mati sedang pada lehernya tidak ada bai'ah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi tidak syak lagi bahawa diharamkan kepada seorang Muslim untuk membai'ah mana-mana pemerintah yang tidak beritizam dengan Islam. Bai'ah yang menyelamatkannya daripada dosa ialah bai'ah terhadap orang yang berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan. Apabila perkara itu tidak wujud, maka semua orang Islam berdosa sehinggalah tertegaknya pemerintahan Islam dan terlaksananya bai'ah yang dituntut itu. Seorang Muslim tidak akan selamat daripada dosa ini melainkan dengan 2 perkara, ya, insya-Allah nanti kita akan baca pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya buka sekiranya ada soalan. Silakan. Jadi dua perkara itu ringkasnya, ya, bahawa dia mesti menentang dengan hatinya kalau dia dalam keadaan lemah. Kalau dia tidak dalam keadaan lemah, dia mesti bekerja keras, ya, berusaha dan bekerja sama sesama golongan yang beriman untuk memastikan bahawa, ya, pemerintahan yang tak berdasarkan Islam itu dikembalikan kepada dasar Islam yang betul. Itu dia. Barulah dia terlepas daripada dosa bila dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam soal politik. Silakan. Silakan. Ya. Ya. Pada masa yang sama dialah sultan, dialah pemimpin, dialah panglima perang. Ya. Jadi cabang yang dicuburi selalu banyak dan menguasai segala-galanya. Cuma kita nak lahirkan yang kata tidak seperti yang at least ada ekpa sebahagian. Ya, benda itu sebenarnya tak payah. Sebenarnya itu sebenarnya keberkatan daripada Islam itu. Keberkatan daripada Islam itu yang dilaksanakan. Pemimpin itu tumbuh dalam keadaan Islam dilaksanakan dalam semua aspek agama dan negara. Maka ia memberi keberkatan yang luar biasa. Kita kena faham soal berkat ini. Apabila Khalifah Umar Abdul Aziz dilantik sebagai khalifah, dalam tempoh 2 tahun sahaja tak ada yang layak menerima zakat. Ini dipanggil keberkatan. Kerana dia seorang yang sangat adil. Sampai tak ada yang layak terima zakat. Itu dia. Semuanya duduk dalam keadaan yang cukup. Bahkan kerana keberkatan keadilannya,
kambing dengan serigala diriwayatkan bersahabat baik. Kambing dengan serigala ni dia berlawan. Serigala nak makan kambing, kambing takut. Ni tiba-tiba di zaman pemerintahan dia, serigala dengan kambing ini berdamai. Jadi seorang tua di kampung melihat bagaimana serigala dan kambing ni pelik. Dia boleh sama-sama berkawan, elok, berakhlak mulia antara satu sama lain. Ni keberkatan pemerintahan yang adil. Tiba-tiba satu hari setelah beberapa tahun, orang tua ni tengok kambing tu bergaduh balik pula dengan serigala. Serigala nak makan kambing, jadi ganas balik. Maka wanita tua itu tahu khalifah itu sudah meninggal dunia. Kerana itu berlaku, sebaik saja Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka hilanglah keberkatan itu. Jadi keberkatan ini yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang Tuan sebut tadi. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Sebab tu kalau kita laksanakan Islam, Eropah kita boleh kata bye-bye lah. Amerika kita boleh kata bye-bye, Britain kita boleh kata bye-bye lah. Kenapa? Bila kita laksanakan Islam, maka akan lahir manusia-manusia luar biasa daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang lain kalau ada. Saya pun nak bye-bye lah juga ni. Kalau tak ada tuan-tuan, saya ingat solat tu dulu. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu a'lam bis-shawab. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Saya harap pengajian kita tak terhenti sebagai kuliah saja. Marilah kita berpegang dengan apa yang kita pelajari insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi, tuan-tuan, saya dah solat. Saya ni tak boleh tahan buang air. Jadi saya kena solat jamak tadi. Jadi saya mohon minta izin untuk nak beredar. Assalamualaikum.